bila disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Maka ibu ayah, naba'a berita besar. Orang yang membawa berita besar dipanggil, sekejap ya, jangan komen biar saya tulis. Ni dia nampak. Nabiun. Nabi, asalnya nabiun. Apa dia nabiun? Orang yang bawa berita besar. Payah nak sebut nabiun, maka jadi nabi dengan ya sabdu, nabi. As-salatu ala nabi. Okay, kenapa dipanggil nabi? Nabi dipanggil nabi kerana para nabi membawa berita besar daripada Allah. Maka nabi menyampaikan berita besar ni adanya kehidupan lepas mati, walaupun jadi tulang belulang, hancur semua, kita akan dibangkitkan balik daripada mahsyar, kita akan dicantumkan balik jadi manusia balik macam sekarang, tapi di alam yang lain, alam mahsyar. Nabi beritahu. Ibu ayah, apa kata orang kafir Quraisy? Mereka saling mengejek Nabi SAW. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun, mengenai apakah orang-orang Arab Quraisy saling bertanya-tanya satu sama lain. Anin naba'il azim, mengenai berita yang besar. Alladhi hum fihi mukhtalifun, iaitu berita besar itu adalah berita yang mereka saling berselisih. Bukan selisih apa? Mereka saling bertanya satu sama lain untuk mengejek. Ya, jumpa satu sama lain. Kamu tahu tak apa yang Muhammad duk khabar hari ni? Berita baru. Ya ke? Dia masa cerita pasal ada hidup lepas mati ke? Dia tu gila lah. Dia tu gila. Lepas mati, kita dah hancur lebur, tak ada apa dah. Dah jadi tanah dah. Takkanlah boleh hidup balik lepas mati. Pelik Nabi Muhammad. Peliklah Muhammad tu. Mereka saling bertanya-tanya, bukan tanya nak tahu, tanya nak mengejek. Siapa tak sedih? Siapa tak sedih, ibu ayah? Nabi nampak. Nabi tahu. Nabi tahu lepas mati kalau tak beriman pada Allah, habis. Nabi sangat tahu kalau lepas mati, beriman pada Allah, habis. Nabi usaha selamatkan semua orang. Hatta pada malam yang sangat sejuk. Nabi sanggup keluar dari rumah baginda. Madinah tu kalau ibu ayah, Madinah tu siapa biasa pergi Madinah kan? Kalau time musim sejuk, ibu, sejuk kan? Ada kawan saya kata kadang-kadang sampai 45 darjah Celsius. 4 ataupun 5. Saya pergi paling sejuk pun saya pernah rasa dalam 7-8 lah. Kawan-kawan saya ada kata pernah sampai 4 ke 5 darjah Celsius. Nabi SAW ibu sanggup keluar rumah kerana Nabi dapat tahu di belakang bukit sana ada satu kabilah yang sedang melintasi Madinah dan Nabi takut mereka melintas dalam keadaan Nabi tak sempat dakwah mereka. Nabi pergi dakwah. Pasal apa? Nabi sangat risau pada umat. Nabi SAW ibu, Nabi tidur walaupun mata Nabi tutup, hati Nabi ini tidak. Pasal tu kalau sahabat dengar Nabi tidur macam bunyi menggelegak dekat dada, macam bunyi air menggelegak. Pasal apa? Nabi duk fikir umat, macam mana lah umat ni dapat beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, mati dalam keadaan taat pada Allah. Itulah himbauannya, insya-Allah. Okey. Jadi itu yang menyebabkan apa? Itu yang menyebabkan Nabi SAW seolah-olah macam nak membinasakan diri baginda sendiri. Tidak ya? Okey. Jadi apa maksud bakhi'un? Membinasakan. Bukan Nabi nak binasakan diri, tapi terlalu risaunya Nabi sehingga kalau orang biasa boleh jadi binasa diri itu. Bersangatan sedih. Sekarang ni cuba ibu-ibu terjemahkan. Apa terjemah bakhi'un? Bakhi'un saja. Nafsakah tu diri kamu, tak payah terjemah diri kamu. Bakhi'un saja. Cuba terjemahkan bakhi'un. Nampak Ibu Asimah membinasakan lagi. Ibu Maimunah akan membinasakan. Ibu Rahil merosak pun boleh. Ibu Nuraini membinasakan, apa tak? Semua terjemah merosak, membinasakan, mencelakakan, boleh? Nampak tak? Macam terjemah Ibu Khadijah, orang yang mencelakakan. Apa tak? Kenapa ada orang tu? Kerana itu terjemah isim fa'il. Okey, cantik terjemah tadi Okey, ibu-ibu, kalau Quran terjemah ibu, ada terjemah orang tambah orang yang membinasakan, itu terjemah lagi tepat. Ambil terjemah orang yang membinasakan kerana bakhi'un adalah isim fa'il.
Kan kita dah belajar bakha'a kan 3 huruf, bakha'a fi'il madhi 3 huruf, maka isim fa'ilnya atas wazan fa'il, bakhi'. Maka bakhi'un orang yang membinasakan ataupun orang yang mencelakakan. Nafsaka diri kamu. Okey. Okey, cukup setakat ibu my quarantine Abdul Aziz ya. Saya tak tahu ibu ke ayah ni. Okey, tapi okey, cukup setakat Haji Wan Azam. Okey, cukup. Lepas tu tak payah terjemah lagi. Cukup Haji Wan Azam last ya. Dengan semua insya-Allah. Siapa yang nak tulis nak enter tu jangan enter, Cukup. Ada banyak dah terjemahnya. Masya-Allah. Cukup sampai Haji Wan Azam saja. Yang penting ibu ayah, terjemah yang cantik ada orang kat depan. Orang yang mencelakakan boleh, orang yang membinasakan pun boleh. Itu terjemah bakhi'un saja. Sebutan Arabnya bakhi'un, terjemah Melayunya cantik ada orang. Orang yang membinasakan ataupun orang yang mencelakakan. Jelas? Okey, Masya Allah, Tabarakallah. Adakah seorang boleh? Adakah Nabi nak celakakan diri sendiri? Mana boleh kita celakakan diri sendiri? Membinasakan diri sendiri? Tak, Nabi tak binasakan diri Nabi, tapi Nabi sangat risau pada umat hingga kerisauan Nabi itu seolah-olah macam Nabi nak binasakan diri sendiri. Seolah balik daripada awal, fa maka la'alla, di sini la'alla terjemahnya boleh jadi. Boleh terjemah barangkali. Walaupun la'alla biasa kita terjemah, kita tengok terjemah di luar Quran, terjemah di ayat lain, mudah-mudahan ataupun agar ataupun semoga. Tapi ayat ni la'alla memberi makna apa tadi, boleh jadi. Ka engkau bakhi'un. Bakhi'un orang yang membinasakan ataupun boleh juga orang yang ingin membinasakan. Boleh, tak ada masalah ya. Nafsaka, nafsaka akan dirimu. Boleh terjemah akan dirimu ataupun dirimu saja. Boleh, tak ada masalah ya. Okay, jelas ibu ayah semua insya-Allah. Okey. Bakhi'un nafsaka. Jadi tadi saya kata la'alla ni istifham inkari. Jadi kalau ikut maknanya seolah-olah samalah dengan jangan kamu membinasakan. Samalah maknanya jangan kamu membinasakan. Kita terjemah tadi boleh jadi kamu nak binasakan. Maknanya sama dengan jangan kamu binasakan diri kamu. Itulah maknanya. Jelas ibu ayah? Jadi kalau ada terjemah jangan membinasakan pun betul. Ada terjemah boleh jadi kamu nak binasakan pun betul. Apa ni kita faham lah. Apa yang kita kena faham? Kita kena faham betapa Nabi SAW sangat cinta pada kita semua, sangat sayang pada kita semua ibu ayah, hingga Nabi sanggup korban apa saja, hatta nyawa baginda sendiri pun, baginda seolah-olah macam tak sayang dah. Asalkan umat dapat hidayah, dapat beriman pada Allah, aku ni biar terkorban, biarlah. Macam itulah sifat Nabi SAW. Fikir risau yang berpanjang, daimal huzn. Nabi sentiasa daim, sentiasa al-huzn, sedih pada umat, risau pada umat, risau takut umat mati tanpa iman. Inilah yang kita kena fikirkan ibu ayah. Saya dan ibu-ibu ayah semua kena ada rasa, perasaan sayang pada umat. Kita kena ada rasa, ya Allah jangan seorang pun mati tanpa iman, ya Allah. Macam tu ya. Jangan kita ada rasa, lantaklah biar dia mati kafir, hari-hari memakar aja, kan? Contoh kita ada jiran yang bukan Islam. Contoh agama Hindu contohnya, biasa ada dalam ibadah mereka ada loceng, kan? Loceng. Biasa dengar kan? Kita pun nanti bila dia mati je, bagus mati pun dia tak ada dengar lagi bunyi loceng. Tak boleh macam tu ibu ayah. Kita kena ada sifat Nabi SAW. Apa sifat Nabi? Sifat Nabi sentiasa risau pada umat, sentiasa kasih pada semua umat. Sentiasa rasa nak semua orang beriman pada Allah. Kalau kita tengok Ustaz Abil Liu, itulah contoh ustaz, dia bukan ustaz pun, dia bukan ustaz, dia orang biasa, kan? Dia Ustaz Abil Liu bukannya belajar agama formal, bukan, tapi kerana dia akhlak dia Masya Allah Tabarakallah, layak kita panggil ustaz. Ustaz, akhlak Nabi ada dalam diri dia, Ustaz Abil Liu tu. Nampak betapa dia rasa risau pada umat, risau orang tak dapat hidayah, sentiasa rasa nak bantu orang, kan? Sentiasa rasa nak semua orang dapat Islam, dapat agama Allah. Macam itulah ya.
Balik kat sini. Ala asarihim. Ala di atas asar. Apa dia asar? Asar ni ibu, maksud ibu ayah, asar maksudnya jejak ataupun kesan. Asar ni maksudnya jejak ataupun kesan. Jejak apa tu ibu? Kesan apa tu ibu ayah? Maksudnya mereka tidak beriman pada Allah dan Rasul. Kan? Asar tu maksudnya kesan. Kesan apa? Kesan tidak beriman mereka pada Allah dan Rasul. Macam tadilah. Kita ni tahu depan tu ada jurang yang sangat dalam, yang berbahaya. Kita pun bersungguh-sungguh. Kita pun dah tak fikir apa dah. Tak fikir apa dah. Kenal tak kenal, aku kena halang semuanya daripada masuk dalam jurang. Kita nak halang, tiba-tiba kita pula yang kena. Kau ni gila dah, kau ni bodoh dah, kau ni menyusahkan lah. Biarlah kami nak ke depan. Biarlah. Sedangkan mereka tak tahu depan tu ada jurang yang sangat dalam. Kita punya halang, kita pula yang kena maki. Kita pula yang kena cina, kita pula yang kena hina. Apa rasa? Sedihlah ibu. Apa kesan dia? Kesan mereka menolak kita punya halang, kita cuba halang mereka, mereka tolak. Apa kesannya? Kita akan sedih sangat. Jadi, bakhi'un nafsaka, orang yang membinasakan diri kamu, ala di atas asarihim, kesan-kesan mereka. Asar tu kesan. Kesan-kesan mereka. Kesan-kesan apa? Kesan-kesan mereka tidak mahu beriman denganmu. Itu maksudnya. Jelas ibu ayah, ya? Okey, terus. Illam yu'minu. Illam yu'minu. Kita tengok, ya. Okey, saya letak bintang-bintang macam ni. Maksudnya kita nak bincang barulah. Okey. Dalam bahasa Arab, kita ada yang belajar soraf dengan saya. Okey, kita ada fi'il madhi amana, past tense amana. Okey, ibu ayah amana 4 huruf. Hamzah, alif, mim, nun. Maka fi'il mudhari'nya, okey, ibu ayah belajar soraf dengan saya. Fi'il mudhari'nya mula baris apa? Bila fi'il madhi 4 huruf, fi'il mudhari' mula baris apa ibu ayah? Tolong jawab. Ibu Rahil, ya memang fi'il mudhari'. Ya Ibu Rahil. Betul Ibu Rahila. Ibu Rahila ni dunia berlumba lah, ya. Baris depan. Maka, okey cukup. Cukup sampai aliyah cukup, ya. Baris depan. Minu, yuk minu. Baris depan, ya. Yuk. Saya tak tulis baris. Tulis baris sendiri lah. Yuk minu. Yu'minu, amana fi'il madhi, past tense, telah beriman. Yu'minu, sedang ataupun akan beriman. Itu fi'il mudhari'nya, ya. Yu'minu. Ya. Pasal dekat grup yang live cafe tu masih ada lagi yang baru masuk. Jadi saya kena pantau. Saya akan sentiasa bagi link lah. Okey, insyaAllah. Handphone satu, rakaman live, satu lagi handphone untuk pantau grup lah insyaAllah, ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Jadi mana 4 huruf fi'il mudhari' mula baris depan yu'minu. Okey. Yu'minu untuk dia seorang lelaki. Dia seorang lelaki beriman. Untuk present tense, untuk fi'il mudhari' mula dengan ya, yu'minu. Kalau nak pergi mana 2 orang, tengok saya tulis, ya. Yu'minu juga, tapi lepas nun kita tambah alif dan belakangnya ada nun. Dia akan jadi apa? Kalau mereka berdua beriman, yu'minani. Asalnya yu'minu. Tapi kalau nak bagi mana 2 orang yang beriman, tambah alif. Alif tu memberi makna 2 pada fi'il mudhari'. Siapa nak tahu kena belajarlah nanti insyaAllah, ya. Yu'minani, mereka berdua, yakni lelaki beriman. Okey. Kalau ramai, biasa kita jumpa Quran kan? Kalau ramai, jadi yu'minu tambah waw. Waw tu memberi makna ramai dan nun di belakang sebagai tambahan. Jadi yu'minuna. Yu'minuna terjemah apa ibu ayah? Yu'minuna, mereka beriman. Terjemah yu'minuna, mereka beriman. Tapi ibu ayah, mereka beriman tak dengan Nabi? Mereka tak beriman. Kebanyakan mereka tak beriman. Bayangkan Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Yang ikut Nabi tak ramai. Tak ramai. Yang ikut Nabi pun
Dalam 100 lebih orang je, tak silap, dalam 100 lebih orang, dan kebanyakannya adalah hamba, orang miskin, keturunan bangsawan ni tak ramai yang ikut Nabi SAW. Kebanyakannya mereka menentang Nabi SAW. Ha? Jadi adakah mereka beriman? Mereka tak beriman. Jadi saya bagi yu'minuna saja, yu'minuna mereka beriman. Tapi bila sebelum, nampak tak? Bila sebelum yu'minuna ditambah dengan lam, ada lam ni, nampak tak lam tu? Saya bagi lam ni, lam. Lam ini menyebabkan nun di belakang itu dibuang. Nun di belakang dibuang. Okay, tadi yu'minuna kan? Yu'minuna ada nun kan? Bila masuk lam, dia akan jadi lam, saya tulis ni ya. Yu'minu. Okay. Nun tu dah dibuang, tapi digantikan dengan alif. Kalau belakang tu ada tambahan waw dengan nun, nun tu dibuang, digantikan dengan alif. Asalnya yu'minu mereka beriman. Tapi kalau masuk lam, kita baca lam yu'minu mereka tidak beriman. Jelas? Lam yu'minu mereka tidak beriman. Ada in tak sebelumnya? Ada in kan? Jadi in tu maknanya sekiranya ataupun jika. Jadi in tu terjemahnya jika lam yu'minu mereka tidak beriman. Jelas ya? Jika mereka tidak beriman. So, ulang balik. Asalnya yu'minuna mereka beriman. Kalau ibu-ibu ayah jumpa dalam Quran ada mula dengan ya, belakangnya ada waw nun. Mula dengan ya, kalimah tu mula dengan ya, belakang ada waw nun, biasa ada makna mereka lah. Mengenai apakah mereka saling bertanya-tanya. Kan? Yu'minun mereka beriman. Tetapi kerana ada lam sebelumnya, lam itu adalah lam nafiah, memberi makna nafi. Nafi ni tidak ataupun belum. Tidak ataupun belum. Bila masuk lam, nun di hujung kena buang. Kita tak belajar lagi dalam surah peringkat pertama, tak belajar lagi. Ibu-ibu ayah akan belajar dalam surah peringkat kedua. Ia akan mula pada bulan 8 nanti insya-Allah. Yang mana penyertaannya minimal 50 orang. Setakat ni dah ada 30 lebih dah. Okey, kita akan mula pada bulan 8 ataupun kalau dah cukup dan ramai nak mula awal, kita tengok kita boleh bincangkan insya-Allah. Tapi syaratnya mesti sertai surah peringkat pertama dulu. Mantap ustaz, saya nak lompat terus ke peringkat kedua, boleh tapi kena join dua-dua. Surah peringkat pertama pun kena join, peringkat kedua pun kena join. Setiap peringkat iurannya RM100. Ya. Apa ni, itu pengajian surah lah ya insya-Allah. Kita teruskan. In sekiranya lam yu'minu. Yang ini percuma ya, yang ini percuma, jangan takut. Ini percuma. Ini saya nak bantu. Cuma kalau ibu-ibu ayah, siapa yang rasa dia nak belajar, dia baru first time dengan saya, dia nak belajar, pasal dia rasa tak boleh lah, kena belajar jugalah kalau macam ni, boleh, nanti saya bagi link dekat grup nanti insya-Allah untuk ikuti pengajian. Illam yu'minu sekiranya mereka tidak beriman, bi itu dengan. Kan kita biasa baca bismillah kan, dengan nama Allah. Bi itu dengan. Hadzal hadis. Hadzal hadis. Semua nampak muka saya kan? Nampak ya? Okey. Bihadzal hadis. Apa dia al-hadis dalam ayat ni? Di sini Bu, al-hadis maksudnya Al-Quran. Al-hadis terjemah kata-kata. Al-hadis terjemah kata-kata. Tapi di sini al-hadis, kata-kata yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Bukankah tadi dan bukankah di awal-awal surah Al-Kahfi kita dah dengar, kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya yakni Nabi Muhammad Al-Kitab yakni Al-Quran, walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah Taala tidak menjadikan Al-Quran itu bengkok ataupun tidak lurus. Maka Al-Quran itu Nabi sampaikan. Kata-kata dalam Quran itu Nabi sampaikan kepada umat. Jadi dalam ayat ni digunakan kalimah al-hadis.
Al-hadis maksudnya kata-kata, kata-kata apa? Merujuk pada ayat pertama tadi, Al-Quran lah yang dimaksudkan. Nabi menyampaikan wahyu Allah. Semua orang tak tahu ada peristiwa lepas mati. Semua orang tak tahu ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada syurga, ada neraka. Semua orang tak tahu. Semua orang tak tahu. Tapi Nabi datang dan bawa berita ni supaya mereka beriman dengan Nabi SAW tanpa persediaan sebelum mati. Okey. Jadi mereka tidak beriman bihadzal hadis, bi dengan haza ini. Haza ini. Macam kita kata haza, ya. Haza apa ni? Contoh pen, kalau pen lah, pen. Haza qalam, ini pen. Haza qalam. Haza Ahmad, ini Ahmad. Ini haza terjemah ini. Kalau di sini bihadzal hadis dengan ini kata-kata. Itu macam terjemah Bangladesh pula kan, dengan ini kata-kata. Kalau terjemah kita bihadzal hadis dengan kata-kata ini, yakni dengan Al-Quran. Seulang balik, bi dengan hadza ini al-hadis kata-kata. Kata-kata yang dimasukkan adalah Al-Quran. Merujuk kepada ayat pertama yang kita baca tadi. Okey. Illam yu'minu, sekiranya mereka tidak beriman bihadzal hadis dengan kata-kata ini, yakni dengan Al-Quran ini, asafa. Asafa. Okey. Ibu-ibu, apa dia asafa ni? Apa asafa? Asafa ni bukan sekadar sedih. Asafa ni kerana bersangatan sedih. Ada dua terjemah. Ada terjemah kerana bersangatan marah. Ada terjemah kerana bersangatan sedih. Jadi saya lebih pilih bersangatan sedih. Ramai ulama-ulama ambil pada makna sedih. Bersangatan sedih. Bukan sedih biasa. Ibu-ibu, kalau sedih biasa, contoh apa sedih? Sedih apa contoh? Contoh kita nak buka puasa. Kita beli karipak. Kita beli karipak dekat pasar. Pasar Juadah. Bazar Ramadan. Tahun ni tak ada bazar Ramadan lah. Orang semua hantar online. Okey, contohlah orang hantar online tahun ni. Kita beria-ria lah kata. Nama karipak tu apa? Karipak Karipak kentang royal. Contohlah, karipak kentang royal. Nama bukan main. Sekali buka, sekali beli, bila makan, rupanya kentangnya cinonek je. Sikit je. Yang banyaknya inti oksigen. Baik bagi nama karipak oksigen je. Karipak inti oksigen je. Kosong, angin je. Kan? Kecewa tak rasa? Sedih tak? Sedih kan? Tapi adakah sedih? Sedih kita sampai kita tak lalulah aku nak makan, tak lalulah aku nak teruskan hidup. Aku tak lalu nak teruskan hidup. Kenapa? Kerana tadi itu beli karipak oksigen. Takkan macam tu sekali. Itu sedih biasa. Kalau asaf, kalau sedih biasa kita panggil huzn. Huzn. Ha zainun. Huzn. Kan? Kita kata ada buku la tahzan. Jangan kamu sedih. Kan? Jangan bersedih tu kan? Okey. Tapi kalau sedih yang bersangatan, kita panggil asaf macam tu. Asaf ya. Jadi ibu dah nampak beza kan antara asafa dengan huzn. Huzn sedih biasa. Asafa bersangatan sedih. Jadi seolah-olah dalam ayat ni Nabi SAW ya, fala'allaka, boleh jadi kamu wahai Muhammad bakhi'un, hendak membinasakan diri nafsaka ala, di atas asari, kesan-kesan him mereka. Kesan-kesan apa? Kesan-kesan mereka tak nak beriman pada Nabi SAW, beriman pada Quran. Illam yu'minu, sekiranya mereka tak nak beriman bihadzal hadis, dengan kata-kata ini ataupun dengan Al-Quran ini. Kenapa macam tu? Asafa, kerana bersangatan sedih. Okey, sekarang ni ibu ayah. Sekarang ni standby dengan terjemah. Saya nak ibu-ibu ayah terjemahkan kalimah asafa saja. Kalimah asafa saja. Apa terjemah asafa pada Quran terjemah ibu ayah? Cuba tengok. Apa terjemah asafa saja pada Quran ibu ayah? Nah, Ibu Maslina duka cita yang bersangatan. Nak penyesalan, betul? Nabi menyesal, sesal sangat kenapa mereka tak nak beriman. Ibu Suria sedih hati, sangat sedih. Ibu Kamaria punya cantik terjemah, sangat sedih. Itu kita nak, sangat sedih. Penyesalan betul, sesal. Tapi bersangatan sedih, sangat sedih, mesti ada sangat. Pasal tu saya kata, bukan sedih biasa, dia sangat sedih.
Bukan menyesal biasa ibu, menyesal yang sangat-sangat menyesal. Kenapalah kamu ni, kenapalah tak nak beriman pada Allah, kenapa macam tu kan. Jadi ibu yang nampak kan, asafa bersangatan sedih. Orang yang bersangatan sedih boleh jadi kemurungan orang tu. Orang yang bersangatan sedih boleh jadi murung. Murung dia kalau orang tak beriman boleh bawa pada bunuh diri tu. Boleh bawa pada bunuh diri. Boleh bawa pada bunuh. Dia bagi makan pil-pil yang tak patut lah, ya, berlebihan dos, dan dia bagi dengan anak-anak sekali kan, dia kes kan, bagi anak-anak dia, satu keluarga mati. Pasal apa? Pasal sedih yang amat sangat, miskin yang amat sangat, dia sedih, tak dapat nak tahan, akhirnya mati. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat ni boya, bukannya Allah Ta'ala nak beritahu Nabi itu nak binasakan diri, bukan. Tapi Allah nak pujuk Nabi. Allah nak pujuk Nabi, wahai Muhammad, jangan kamu bersangatan sangat sedih sampai boleh, kerana mereka tak nak beriman dengan aku, tak nak beriman dengan kau, tak nak beriman dengan Al-Quran. Jangan sedih sangat sampai seolah-olah macam nak membinasakan diri. Itu kita faham macam tu, insya-Allah. Tapi adakah Allah Ta'ala tak tahu? Macam kita kata tadi, Allah Ta'ala maha mengetahui. Benda tak berlaku lagi pun dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibu-ibu ayah semua. Cuma ni untuk beritahu pada kita, ayat ini memunjuk Nabi SAW. Jelas ibu ayah, insya-Allah? Okey. Sekarang ni saya nak tanya ibu ayah, penting tak kita belajar dan kita tahu setiap kalimah secara harfiah begini? Penting ke tidak? Terutama pada ibu-ibu yang baru ikuti pengajian. Penting ke tidak? Ataupun tak apalah, kita tahu makna biasa cukup. Cukup tahu makna je, buat apa nak mendalam sangat. Penting ibu ayah, penting. Penting sangat. Janganlah kita sekadar tak apalah tahu tajwid nanti cukuplah. Tak apalah, cukuplah tahu terjemah biasa cukuplah. Tak boleh. Penting sangat. Bukan penting biasa ibu, penting sangat untuk kita faham. Pasal itulah saya buat pengajian begini untuk bantu diri saya sendiri khususnya dan kita semua. Inilah kesempatan kita ibu, ayah, sebelum kita mati kita kena faham Quran. Sebelum kita mati kena faham Quran, insya-Allah. Ya. Ibu-ibu yang nak masuk pondok dah lambat dah. Dah lambat dah. Ini saya yang pernah masuk pondok dulu lepas SPM, masuk pondok, masuk madrasah, ni kita kongsikan dengan ibu-ibu semua. Kita terus masuk ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Tapi kalau tak habis ayat ke-7 pun, pasal kita akan berhenti pada pukul 10 suku. Kalau tak habis pun tak apa, nanti minggu depan kita ulang balik ayat 7. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ilmu ni biar kita ulang-ulang. Iza takarrara taqarrara. Iza bila takarrara dengan kaf. Bila berulang-ulang, taqarrara dengan qaf. Taqarrara akan melekat, akan kukuh kefahaman tu, insya-Allah. Sebelum kita masuk pada ayat yang ke-7, ada soalan tak ibu ayah? Saya beri masa 10 saat. Kalau ada soalan terus tanya. 20 saat lah, lama sikit 20 saat. Boleh saya minum sekejap? 20 saat. Yang tak ada jangan tulis tak ada. Diam je. Yang ada tulis. Okey, saya rasa tak ada ya. Okey, tak ada lah. Tak ada, saya buat bintang-bintang supaya kita nak masuk ayat baru. Okey, masuk ayat baru ya. Ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Shadaqallahul azim. Inna ja'alna, inna kita dah bincang sebelum ni, tak apa kita bincang lagi. Inna ni apa ibu? Inna digabungkan di antara inna digabungkan dengan kalimah nahnu. Macam tu. Cuma kita tak baca inna nahnu. Kerana nahnu bila sebelumnya ada kalimah lain yang digabungkan dengannya, nahnu kena tukar kepada nun alif. Maka inna sesungguhnya digabungkan dengan nun alif na, maka kita bacalah inna panjang sikit. Jelas ya? Inna sesungguhnya kami. Okey.
Ibu ayah, Allah Ta'ala ni bilangannya tunggal, bilangannya mufrad, bilangannya esa, wahid, ahad. Ibu ayah yang dirahmati Allah, tapi kenapa Allah gunakan kalimah jamak? Bukankah kami itu untuk jamak? Kalau seorang, ini, sesungguhnya aku ini. Tapi kalau inna, sesungguhnya kami. Padahal Allah Ta'ala Maha Esa. Okey. Ibu-ibu cuba jawab, kenapa Allah Ta'ala menggunakan kami padahal dia Maha Esa? Apa tujuan? Apa tujuannya? Untuk apa? Apa tujuannya ibu ayah? Untuk orang kaji balik. Apa tujuannya? Ibu Maslina menunjukkan kekuasaan boleh, kekuasaannya boleh, tapi ada satu lagi perkataan yang lebih tepat. Ini dah bagus betul lah, tapi yang lebih tepat. Ibu Rahil betul, Ibu Rahil betul. Bukan mengazimkan, mentakzimkan. Mentakzimkan. Takzim. Kita yang Johor Darul Takzim tu kan? Mentakzimkan. Apa dia maksud mentakzimkan? Mengagungkan diri sendiri. Mengagungkan diri sendiri. Okay. Bila Allah Ta'ala yang Maha Esa itu menggunakan kami dan kami itu merujuk pada Allah, maka tujuannya untuk mentakzim. Saya tulislah kejap lah, takut ibu-ibu tanya kan. Ta'ain za ya mim. Handphone saya kecil je. Payah sikit kalau ada tab besar senang lah kan. Kalau nak belanja, Alhamdulillah. Gurau. Okey. Ta'zim. Tu, apa maksud ta'zim ibu? Ta'zim maksudnya membesarkan, mengagungkan. Jadi Allah Ta'ala nak mengagungkan dirinya sendiri. Layak tak? Layaklah pada Allah untuk mengagungkan dirinya sendiri ibu. Ibu ayah semua ya. Layaklah pada Allah Ta'ala untuk mentakzimkan diri sendiri. Jadi bila Allah Ta'ala yang Maha Esa menggunakan kami merujuk pada dirinya sendiri, maka itu maknanya Allah Ta'ala mengagungkan, mentakzimkan dirinya. Soalan saya ibu, jangan menjawab je, fikir dulu. Kalau tak tahu jangan jawab. Okey. Kalau manusia menggunakan kami, boleh tak? Padahal dia seorang tapi dia nak gunakan kami merujuk pada diri dia. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak ibu ayah? Kalau boleh, apa maknanya? Apa tujuannya? Bila seorang manusia menggunakan kami, tapi dia seorang. Tapi dia tak guna saya, dia guna kami. Kami ke, kita ke, boleh ke tidak? Okey, kalau boleh, ibu, kenapa boleh? Betul, Ibu Rahil, untuk merendah diri. Betul, merendah diri. Ya? Ibu, cuba tengok saya kata ya. Saya nak kata pada ibu ya. Saya kata pada ibu. Ibu, contohnya Ibu Fatimah ya. Ibu Fatimah, aku ni suka pada anak ibu. Apa rasa Ibu Fatimah? Kan? Dia bukan orang Sabah, dia orang KL. Yang cakap ni orang KL, orang Sabah lain lah. Aku engkau Sabah tu lain. Ni kata orang KL. Cakap dengan orang tu, aku. Apa rasa Ibu Fatimah tu? Macam tak diberi bahasa je budak ni. Gunakan aku pada diri aku yang lebih tua ni. Ibu Fatimah, aku nak pinang anak ibu, boleh tak? Reject terus pasal apa? Tak berbudi bahasa. Cuma kalau tanya, Ibu Fatimah, saya ni nak pinang anak ibu. Nampaklah sopan sikit. Kan? Cuma, satu lagi. Ibu Fatimah, dia seorang tapi dia kata, kita ni datang nak pinang si Aisyah tu. Kan? Contohlah, gentleman kan? Jadi ibu, manakah ayat yang paling lembut? Yang paling lembut, yang kalau kita dengar sejuk hati. Aku ke, saya ke, kita? Merujuk pada dia seorang. Pada ibu lah, pada ibu ayah. Oh, Ibu Hashimah saya ya. Ibu Rahil kita. Kita. Ibu Zahra kita. Nampak? Kan? Kalau orang lelaki, perempuan biasalah guna kita, awak biasa. Tapi kalau lelaki dia gunakan kita, merujuk pada dia seorang. Ya Allah dia ni. Rendah dirinya cakap gunakan bahasa kita. Nampak tak? Jadi ibu, kalau manusia menggunakan jamak untuk diri dia, bukan dia sombong tapi dia berendah diri. Begitu juga kita panggil orang. Contohnya, saya cakap pada Ahmad, anta, Ahmad, anta dah makan, anta kan tak seorang. Anta dah makan, tak sama dengan kita kata, Ahmad, antum dah makan, Ahmad seorang. Tapi kalau kita guna anta biasa. Tapi kalau kita gunakan antum, itu kita sedang memuliakan dan menghormati dia lebih lagi.
Jelas ya? Pasal tu lah ibu ayah, kalau ibu ayah biasa dengan cakap dengan ustaz-ustaz yang biasa guna istilah anak hantar ni, biasa kalau terutamanya ustaz-ustaz Indonesia, bila dia bercakap dalam bahasa Melayu, tapi bila dia bercakap, dia gunakan kata-kata nama dalam bahasa Arab, dia tak gunakan anta, dia gunakan antum. Kamel, antum dari mana? Macam tu. Pasal apa dia nak memuliakan, menghormati kita. Jelas tak? Dapat tak ibu ayah? Dapat ya insyaAllah. Okay. Ya Allah gunakan inna. Apa terjemah inna? Sesungguhnya kami. Untuk menganggurkan diri sendiri ya Allah gunakan inna. Ja'alna. Ja'alna. Ja'alna ni daripada fi'il ja'ala. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhinya, past tense-nya ja'ala. Sikit lagi masa ya. Lagi 4 minit. Mudhari'nya yaj'alu. Nampak? Ja'ala yaj'alu. Apa maksud ja'ala yaj'alu? Menjadikan. Menjadikan. Ja'ala fi'il madhi past tense mesti ada biasanya, bukan mesti ya, biasanya ada terjemah telah. Yaj'alu terjemah sedang menjadikan. Kita apa? Ja'ala fi'il madhi. Kalau kita nak gabungkan ja'ala, ja'ala dan selepasnya kita nak gabungkan dengan kami, maka kami tu jadi na. Jadilah dia ja'alna. Cuma ja'alna tu kita sambunglah tulisan tu. Okey, ja'ala tambah kami dalam fi'il madhi, kami itu nun alif na. Maka ja'alna kami telah menjadikan. Sesungguhnya kami telah menjadikan. Terjemahnya inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan. Okey. Tengok pula kalimah ma saja. Panjang ibu. Setiap kalimah ni kita kena hurai betul-betul ni. Tak boleh buat main-main. Quran. Jadi ma ni ibu ada banyak terjemah ma. Ada ma terjemah tidak. Ada namanya ma nafiah. Ni saya cakap saja, tak payah salin lah, dengar saja ya. Ada ma terjemah tidak. Ada ma terjemah apa. Soalan apa? Ma ismuka, apa nama kamu, macam tu. Ada ma terjemah betapa. Betapa ataupun berapa lama. Ada ma terjemah macam-macam lah terjemah ma ni. Ada banyak terjemah ma. Terjemah apa yang. Ada juga ma apa yang. Kita panggil ma mausul. Okay. Okay. Lebih kat sini. Di sini ma, di sini ma, terjemahnya apa yang. Terjemah di sini ma apa yang, namanya ma mausul. Saya tulislah ya. Tak apalah, siapa yang tak pernah dengar pun ni pasal dalam kuliah kita pun saya tak bagi lagi ya. Kita baru mula kuliah kan. Mausul maksudnya, mausul ni kita tak ada terjemah mausul tu apa benda. Cuma cukup tahu kalau ma mausul terjemahnya apa yang. Jelas ya? Apa yang. Okey. Cuba tengok terjemah ibu ayah pada terjemah ma saja. Hari ni kita sampai ma sajalah. Apa terjemah ma? Ma saja. Apa dia? Kan semua apa yang kan? Mesti apa yang. Bukan apa saja tapi apa yang. Betul, Masya Allah. Itulah terjemah isim mausul, ma mausul apa yang. Alhamdulillah. Alal ardi, di atas bumi ini. Zinatan laha, kita akan bincang pada minggu depan insya-Allah. Boleh tak ibu ayah? Tak apa ke? Kita belajar, kita bukan nak kerja habis. Kita nak kerja faham. Kita nak kerja faham. Ada orang belajar dia nak kerja habis. Nak habis surah, bila kata belajar surah Kahfi, dia nak habis surah Kahfi itu dalam tahun contohnya. Ustaz kena cepat sikit. Tak, bukan itu cara saya. Cara saya bukan kita nak cepat. Cara saya kita nak faham. Kita nak faham ibu ayah. Okay, setakat itu sajalah pengajian kita untuk hari ini insya-Allah. Di ibu-ibu ayah yang first time ikuti pengajian dengan saya, jangan jemu ya, jangan menyesal pula ikut pengajian. InsyaAllah kita akan buat setiap hari Rabu ya, lepas Isyak macam ni insyaAllah. Ibu-ibu, saya minta maaf kalau saya ini agak tegas ya dalam pengajian. Saya kata komen baru komen macam tu, tak apa ya insyaAllah. Kita terima kasih banyak pada ibu-ibu. Kalau sini ada ibu-ibu yang baru join pengajian pun nak komen je ya, tak ada masalah, jangan malu-malu. Pasal grup ni grup umum. Saya ada satu lagi grup ulang kaji ilmu sorof, itu untuk yang belajar sorof saja. Itu grup tu tertutup. Ada lagi grup pengajian surah Al-Mulk. Al-Mulk pun tertutup juga. Khas untuk para pelajar saya saja. Tapi kalau ibu-ibu ayah yang tidak ikuti pengajian, yang berbayar, harga RM100 tu, yurannya RM100,
ikuti pengajian di sini insyaAllah ya. Okey, minta maaf semua. Saya tak dapat nak balas semua ya. Siapa yang ucapkan jazakallah khair, saya balas wa iyyak. Dan untuk kamu juga. Siapa yang ucap syukron, saya balas dengan afwan. Siapa ucap terima kasih, saya balas sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita baca ramai-ramai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak semua ya. Alhamdulillah. Kalau sesiapa yang ada apa ni nak tanya ke apa ke, saya dah tukar setting dekat grup, boleh tanya kat grup insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.